Datuk yang duduk bersandar tepi dinding segera bangun. Mata mereka semua tertumpu ke arah pintu yang terbuka. Muncul seorang wanita dengan rambut menggerbang, pangku seorang bayi berkepala licin dalam kain putih. Sebahagian dadanya dibalut dengan kain merah. Kain putih yang balut tubuh bayi tutup bahagian badan depan wanita tu dari pinggang hingga ke kaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 225 dan siri 226, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Kepada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nurul Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Akhirnya, anak tangga pertama rumah milik Raja Susuk dipijak oleh Ali, diikuti oleh Datuk dan Tamah. Bila anak tangga kedua dipijak, pintu rumah terbuka dengan sendiri. Bila masuk je dalam rumah tu, penuh dengan tikus dan lipas yang bertempiaran lari. Bentuk lipas tu pula lebih besar dari lipas biasa. Dari badannya yang besar dan berkilat tu keluarkan bau yang hamis. "Hish, banyaknya," kata Ali. Bila mereka bertiga nampak barisan semut merah yang bertali arus panjat tiang, dinding, meniti dekat jenang tingkap dan bendul. Ada yang jatuh terus ke arah kaki mereka. "Elakkan dari kena gigitnya, jangan dibunuh," kata Datuk. Mereka bertiga jalan berjingkit dan melompat. Disebabkan kumpulan semut merah yang jatuh tu banyak, ada beberapa ekor bergayut dekat hujung kasut Tamah. Getah dekat hujung kasut terus dimamah sampai relai. "Gigi semut tu cukup tajam. Semut gigi hujung kasut saya tu," kata Tamah. Dekat kaki Ali dan Datuk tak banyak sangat semutnya. Makin lama makin banyak semut merah bergayut dekat hujung kasut Tamah tu. Kalau tadi sebelah je, sekarang dah jadi dua belah. Tamah tak dapat bergerak sebab kaki terasa amat berat macam batu. Datuk terus bagi Tamah keris pendek dia, suruh acukan hujung keris tu ke arah kasut Tamah. Bila hujung keris dihalakan ke arah kumpulan semut merah tu, kaki mula terasa ringan. Semut-semut dekat hujung kasut terus jatuh ke lantai jadi debu halus yang bertukar jadi kelompok air berwarna kemerah-merahan dan terus meresap dalam papan lantai. Lepas tu Datuk suruh Ali pergi berdiri dekat tingkap dan jangan sentuh apa-apa dekat situ. Kemudian dengan berhati-hati Tamah letakkan keris pendek atas lantai. Ada pancaran cahaya keluar dari hujung keris, kemudian bertukar jadi percikan api dan terus merayap di permukaan papan lantai macam papan lantai tu disimbah minyak petrol. Serta merta semut-semut merah tadi hilang dari pandangan. Hujung kasut Tamah yang robek dan berlubang kembali kepada keadaan asal. "Terlalu banyak rintangan ni," kata Ali. Kemudian dengan tenang Datuk ambil keris pendek atas lantai dan segera dibungkus dengan kain dua warna, iaitu hitam berjalur merah. Tamah tak tahu macam mana Datuk bungkus keris yang panjangnya sejengkal jari orang dewasa tu boleh jadi kecil sebesar ibu jari dan terus diselitkan di celah tali pinggang lebarnya yang warna hijau tu. Kemudian Datuk buat isyarat dengan tangan suruh masuk ke bilik sebelah kanan Ali. Masalahnya siapa yang nak masuk dulu? Walaupun cahaya dapat masuk ke ruang rumah dari pintu yang terbuka tu, tapi cahayanya tak sampai ke depan pintu bilik. Buka mana-mana tingkap baru cahaya masuk, senang bergerak, kata Datuk. Lepas Datuk cakap macam tu, daun tingkap yang berada tak jauh dari Tamah terbuka dengan sendiri. Cahaya matahari segera masuk ke ruang rumah.
Buka lagi satu tingkap, kata Datuk. Sepasang daun tingkap yang berada belakang Datuk pula terbuka. Tama perhati sekeliling rumah. Ada bahagian yang penuh dengan sarang laba-laba. Dekat satu sudut ada meja bulat kecil yang dipenuhi dengan tengkorak binatang. Dekat bawah meja bulat tu ada sebatang tongkat dan kayu yang bengkak-bengkok. Hulunya diukir kepala ular. Seluruh tongkat disapu dengan cat hitam berkilat. Tak jauh dari kaki meja bulat ada sehelai tikar mengkuang yang keempat-empat bucunya dikerat. Dekat bahagian tengah ditembuk bulat dan dekat situ ada tempat bakar kemian. Masih ada arang yang membara keluarkan asap nipis. Sesekali tercium bau kemian dan daun pandan terbakar. Kemudian Datuk berdiri depan pintu bilik. Kata Datuk, bilik ni tak ada istimewanya, macam bilik biasa, bukan bilik kerjanya. Mereka kena cari bilik kerjanya. Ali pelik, memang tak ada bilik lain selain bilik yang ada depan mereka ni. Buka lagi satu tingkap, kata Datuk. Macam tadi, lepas Datuk cakap macam tu, tingkap yang kedudukannya agak tersorok terbuka sendiri. Cahaya yang masuk menyuluh ke arah tirai kain berwarna hitam yang di bahagian kakinya ada garisan kain berwarna kuning. Kalau tak perhati kain hitam tu, nampak macam dinding rumah sebab semua dinding rumah dicat dengan warna hitam. Ali agak terkejut sebab sebelum ni dia tak pernah tengok tirai tu. Mungkin di sebalik tirai tu bilik kerjanya, kata Datuk. Serentak dengan tu, kain tirai terlucut. Penyangkutnya macam direntap sesuatu. Memang itu biliknya. Saya ingat sekarang, kata Ali. Ada seekor kucing siam warna hitam duduk berlingkar depan pintu bilik tu. Ekornya yang panjang digerak-gerakkan. Sesekali membalik-balikkan badannya yang besar sambil mengiau panjang. Kata Ali, itu kucing bapa saudara dia. Dari dulu memang dekat situ tempatnya, macam jaga pintu tu. Lepas tu Datuk suruh Ali pergi buka pintu bilik tu. Masa Ali melangkah nak buka pintu, tiba-tiba dari arah belakang Tama rasa ada tangan besar tolak badan dia ke depan menuju ke pintu bilik. Pintas Ali yang tengah melangkah tu. Masa tapak tangan Tama sentuh daun pintu, kucing hitam tu terus mengiau keras lalu melompat ke arah Tama. Ali terus menerpa lalu peluk Tama sampai mereka berdua jatuh berguling atas lantai. Kucing hitam tu naik angin. Ia terus serang Datuk dari segenap penjuru. Semua serangan tu Datuk dapat elak. Kucing hitam tu tak putus asa, terus serang Datuk bertubi-tubi. Lebih 5 kali kucing hitam tu jatuh di sisi Ali. Ada ketikanya jatuh atas badan Ali. Tapi yang peliknya, kucing hitam tu tak cakar atau gigit Ali pun. Tama dan Ali segera bangun dan perhati ke arah Datuk yang berdiri dekat muka pintu sambil kucing hitam tu berlega-lega depan Datuk. Tiba-tiba kucing hitam tu menerkam dan dengan pantas Datuk jatuhkan badan ke lantai. Kucing hitam terus meluru ke pintu yang terbuka lalu tercampak di halaman sambil mengiau panjang. Tahan sakit. Cepat-cepat Tama dan Ali ke pintu. Mereka tengok kucing hitam terbaring di halaman lalu jadi kecil. Akhirnya bersatu dengan pasir di halaman rumah. Kita tunggu dulu. Kalau kucing syaitan datang lagi, kata Datuk. Lepas 10 minit tak ada apa-apa berlaku. Ali terus buka pintu bilik tu. Sebaik saja pintu bilik terbuka. Ya Allah, kata Ali. Tak mampu berdiri. Tubuhnya jadi lemah. Datuk segera pangku Ali. Perlahan Ali diletakkan atas lantai. Kenapa Ali? Soal Datuk. Bapa saudara saya ada dekat dalam. Dengan segera, Tama dengan Datuk tengok ke dalam bilik. Kelihatan sama-sama seorang lelaki duduk bersila dengan sepasang tangan berada antara kedua belah peha dan kaki. Ada tempat bara dekat depan dia, keluarkan asap berbau cengkih dan kemenyan. Lelaki yang berwajah serius dan bengis tu macam bertafakur sambil pejam mata. Kepala dililit dengan kain kuning. Asap kemenyan yang bergerak lembut di sebelah kiri dan kanan lelaki tu melakarkan sekumpulan bayangan makhluk yang menakutkan. Ada yang bertanduk, bermisai, mata berlubang, berdagu panjang sampai ke lantai dan bermacam-macam lagi. Datuk terus baca sesuatu. Satu persatu bayangan yang menakutkan tu hilang. Kemudian Datuk rawat Ali. Bila Ali dah pulih, dia pun melangkah melepasi bendul pintu bilik. Datuk pesan, jangan sentuh apa-apa dalam bilik tu kecuali dapat kebenaran daripada dia. Bila Tama masuk dalam bilik tu, terasa nyaman macam berada dalam bilik berhawa dingin. Tapi setiap kali melangkah, Tama macam tak dapat imbang badan, terhuyung-hayang ke kiri dan ke kanan, terpaksa berpaut pada Ali. Tapi Ali dengan Datuk nampak macam biasa je. Tiba-tiba terdengar macam bunyi kumbang korek lubang. Bilik yang nampak kecil tu rupanya cukup besar dan luas. Dah lebih 10 langkah mereka berjalan dari bendul pintu, masih belum sampai ke bahagian tengah bilik. Ali bagi isyarat tangan supaya mereka menuju ke bucu bilik sebelah kiri. Keadaan dekat situ agak gelap dan tercium bau bunga cempaka. Terdengar bunyi macam kain batik dikoyak berkali-kali. Krak. Sesekali terdengar suara wanita berbisik sesama sendiri. Dalam suasana yang agak gelap tu, tiba-tiba Tama terasa ada sepasang tangan jatuh atas bahu kiri dan kanan dia. Bertenang dan kawal perasaan kamu, Tama. Jangan gelabah tak tentu pasal, kata Datuk.
Rupanya tangan Datuk Ali nyalakan lilin besar. Ada sebuah perahu bugis lengkap dengan layar dan pendayungnya. Dekat bucu bilik tu, bahagian bawah perut perahu ada 4 pasu besar Cina berukiran naga. Kita ke sana, kata Ali. Tak ada apa-apa dekat situ kecuali kain tabir berwarna hitam. Ada rasa di sebalik tabir ni. Dengan pantas Ali jatuhkan kain tabir tu, lalu digulung dan letak ke tepi dinding. Ada 3 pasu dekat situ, kata Ali. Pasu pertama ni diisi dengan tulang gajah mati berangan. Pasu tengah diisi dengan tulang badak sumbu mati belaga di tepi danau. Dan pasu yang ketiga diisi dengan tulang harimau jantan yang ganas. Beberapa minit kemudian, tulang temulang dalam ketiga-tiga pasu besar tu bergerak dan berlaga sesama sendiri. Beberapa potong tulang terangkat. Dalam masa yang sama, terdengar bunyi macam orang jilat dan sedut tulang yang terangkat dari pasu besar tu. Kata Ali lagi, bapa saudara dia pesan, bila dia dah tak ada nanti, Ali mesti jaga apa yang ada dalam rumah ni. Tujuan bapa saudara dia simpan tulang temulang binatang dalam pasu tu untuk perubatan sebenarnya. Kalau kena cerit beret, panas badan, darah tinggi, rungsing dan susah nak tidur, rendam tulang peha gajah semalaman dengan air telaga. Kemudian minum air tu dicampur dengan biji tembikai. Air rebusan tulang harimau ganas diminum waktu pagi dicampur dengan jintan manis. Boleh hilangkan lenguh-lenguh sendi, lelah, lesu badan, kencing manis, gaut, tekanan darah rendah dan tambah nafsu makan. Air rebusan tulang kaki badak mati belaga pula diminum dengan campuran kicap pekat dan air tebu hitam. Minum waktu pagi, berkesan untuk kuatkan dan keraskan alat kelamin lelaki. Tahan lama, perempuan belum beranak dilarang minum, takut mandul nanti. Kemudian Ali bergerak ke sudut paling kanan. Datuk dan Tama ikut je ke mana Ali melangkah. Bila berada dekat situ, seluruh badan terasa membahang, macam berdiri dekat unggun api. Peluh mula merecik di seluruh badan. Panas? Tanya Ali. Tama mengangguk. Tapi Datuk kamu sejuk menggigil. Tama toleh tengok Datuk dia. Memang betul, Datuk tengah menggeletar kesejukan. Kata Ali kejap lagi akan kembali normal macam biasa. Setiap orang baru yang masuk dekat sini akan rasa sejuk dan panas tanpa sebab. 5 minit kemudian, suhu badan Tama dan Datuk kembali normal. Dekat sudut paling kanan ni, ada tilam dan 2 biji bantal bersarung kain kuning. Ada longgokan kitab lama. Ada lampu minyak tanah antik. Dekat ujung tilam, ada rak yang dibuat dari buluh, bersusun puluhan botol kecil yang berisikan minyak. Ada minyak dagu, minyak tupai jantan, minyak tembuni, minyak mandi gajah dan berbagai lagi. Kegunaannya untuk pengasih dan tegangkan kulit muka. Itulah yang Ali bagi tahu. Ini pula taring babi hutan yang mati berangan, kata Ali sambil tunjuk ke arah tali pinggang yang penuh dengan taring babi hutan berwarna putih berkilat. Kata Ali, sesiapa yang pakai digantung di leher, diikat di pinggang atau dijadikan azimat, orang tu takluk peluru atau senjata tajam. Ali benarkan Tama dan Datuk sentuh dan baca kitab-kitab lama yang ada dekat situ. Tama buka sebuah kitab lama. Tulisannya bercampur aduk dengan tulisan Jawi, Siam, Vietnam, Jawa kuno dan Hindustan. Susah nak baca. Kemudian Tama cari kitab lain dan akhirnya terjumpa sebuah buku tebal. Di dalamnya tercatat nama pawang, bomoh dan orang yang pernah berguru dengan bapa saudara Ali ni, si Raja Susuk. Tiba-tiba dia datang, jerit Ali. Serta merta buku di tangan Tama terlepas. Datuk yang duduk bersandar tepi dinding segera bangun. Mata mereka semua tertumpu ke arah pintu yang terbuka. Muncul seorang wanita dengan rambut menggerbang, pangku seorang bayi berkepala licin dalam kain putih. Sebahagian dadanya dibalut dengan kain merah. Kain putih yang balut tubuh bayi tutup bahagian badan depan wanita tu dari pinggang hingga ke kaki. Matanya merah, mulut separuh terbuka bersama susunan gigi yang tinggi rendah. Wanita tu melangkah ke arah mereka. Dekat luar bilik terdengar suara bayi menangis, sedangkan bayi dalam pangkuan wanita wajah hodoh tu diam terkaku. Dari bahagian atas pintu pula terjulur kain berwarna merah jambu dengan lembaga yang menyerupai muka orang hutan. Lubang hidung lembaga tu keluar hembusan nafas yang busuk. Mata kanannya kehijau-hijauan, mata kirinya pula macam mata manusia biasa. Wanita berwajah hodoh tu terus melangkah mendekati mereka. Ali berdiri sambil genggam penumbuk nak berhadapan dengan wanita tu. Ali bersuara, saya tahu semuanya sebab saya buka rahsia rumah ni pada orang lain. Bertenang, kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Wanita hodoh tu terus melangkah mendekati mereka. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.